Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pertua telah memberikan saya peluang untuk bersama membahaskan bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 23 Oktober yang lalu. Belanjawan atau bajet 2010 kali ini telah dibentangkan penuh semangat dengan cita-cita serta janji daripada pihak kerajaan yang ingin menjurus kepada mengarahkan negara menuju ekonomi berpendapatan tinggi, memastikan pembangunan holistik dan mapan, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sebagai antara sekelompok kecil golongan wanita yang menjadi ahli Dewan Rakyat ini, saya merasakan wujud satu desakan yang kuat untuk mengupas, mengulas, mengkritik dan menyaran tentang isu-isu yang berbangkit dengan berpaksikan kepentingan dasar untuk mengangkat martabat serta kebajikan wanita secara amnya. Ini kerana aneka ragam masalah yang melilit golongan wanita selama ini bukanlah sebagai takdir ilahi yang dipertua, tetapi sebagai akibat daripada proses sosial yang tempang kerana tindakan manusia. Oleh itu, mahu ataupun tidak, serangkaian perubahan struktural dari yang tempang kepada yang berkesetaraan perlu dimulai dari lingkup terkecil, iaitu institusi kekeluargaan hinggalah ke praktik kenegaraan. Mengikut teori equilibrium telah dibangunkan untuk melihat keperluan kebersamaan untuk saling melengkapi antara agar kelebihan dan kelemahan setiap pihak boleh diharmonikan dalam usaha pembangunan negara madani. Tuan Datuk Yang Dipertua, perkara yang telah disebut di atas sengaja saya jadikan mukadimah kerana untuk difahamkan kepada teman-teman di dalam Dewan yang mulia ini, terutamanya golongan lelaki yang ramai, agar sekurang-kurangnya dapat faham bahawa lelaki dan wanita memang diciptakan berbeza tetapi tidak untuk dibeza-bezakan. Ini adalah asas yang penting untuk memahami isu-isu gender dan yang menjadi topik perjuangan golongan wanita dalam masyarakat kita yang perlu dijalankan secara konsisten dan berterusan. Datuk Yang Pertua, sepanjang perbahasan bajet dalam Dewan ini, saya banyak mendengar hujah yang menyentuh perkara-perkara pembelaan untuk bangsa-bangsa tertentu. Wakil Rakyat UMNO menceritakan tentang hak orang Melayu, MCA menceritakan tentang hak orang Cina, MIC menceritakan tentang hak orang India. Tetapi jelas Wakil Rakyat BN dan Perdana Menteri Kerajaan Barisan Nasional meminggirkan keperluan sekumpulan yang lebih besar, iaitu golongan kaum perempuan di Malaysia. Peranan dan keupayaan orang perempuan dalam pembangunan negara haruslah dimanfaatkan dengan satu pendirian yang lebih tegas dan matang. Sudah tiba masanya kerajaan Malaysia mengambil serius di atas perkara ini, memandangkan prestasi wanita Malaysia yang dilaporkan dalam Global Gender Gap Index oleh World Economic Forum tidak langsung memberi satu gambaran bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang membangun. Menurut laporan tersebut, kedudukan keseluruhan Malaysia melorot jatuh dari tempat ke-92 pada tahun 2006 ke tempat 96 ke tahun 2007 pada tahun 2007 ke tempat 99 di tahun 2008 dan terus tersungkur 101 pada tahun 2009 dari 134 keluarga negara. Dan ini ada 4 aspek utama yang dinilai, iaitu peluang dan penglibatan ekonomi. Kita terletak kedudukan tangga 104. Dari segi pencapaian dan pembelajaran, tangga 77. Dari segi health dan survival, kita di tangga 103. Pemberdayaan politik di tangga 113. Kedudukan Malaysia jauh terpelanting di bawah negara-negara Afrika dan benua India. Filipina pada keseluruhannya duduk di tangga ke-9, Datuk Yang Pertua. Satu lagi perkara yang terang dan nyata di sini, usaha-usaha kerajaan BN adalah retorik semata-mata, kerana saya terkilan dan malu bagi pihak warga perempuan di Malaysia kerana pada tahun 2006 juga kerajaan BN melancarkan jawatan kuasa Kabinet Gender Equality and Non-Discrimination. Dan dari laporan ini jelas tidak ada kesungguhan langsung dan membuktikan sikap kerajaan BN hanya pandai bermain kata. Inilah tabiat kerajaan BN, satu Malaysia, cakap tak serupa bikin. Tidak ada pelaksanaan yang jelas dan pemantauan yang serius. Wanita Malaysia jauh ketinggalan. Apa yang ketara di dari bajet yang dibentang oleh Perdana Menteri ialah perhatian kepada seorang perempuan sahaja dengan peruntukan 100 juta kepada program Permata Negara.
Saya tak mahu satu Malaysia. Yang Berhormat Ampang. Nak bagi jalan. Minta maaf, saya tak boleh jalan. Kerana satu tapi ini penting sebab saya tak sama-sama mahu wanita yang berhormat. slogan satu Malaysia menjadikan satu Malaysia, satu perempuan didahulukan, 100 juta diutamakan. Ini yang kita tak mahu. Yang Muhammad dia tak bagi jalan Yang Muhammad. Mana Datuk boleh yang takut dipertua. Yang Berhormat. Maka saya suruh Kerajaan Barisan Nasional tak pernah dia tinggalkan buat wanita dia. Yang Berhormat. Saya ingat Kalau dia dah Kerajaan buat Barisan dia Nasional buat. tidak pernah Bagilah tinggalkan kata wanita. tadi tak payah. Kerana meminggirkan saya orang memang tak perempuan. kasih. Yang Berhormat Wakil- sendiri Yang Berhormat memikirkan kena juga. pertanyaan Sekarang wanita KSU perempuan. tak Maka apa saya Yang minta Berhormat Yang Berhormat berfikir. ubahlah Cakap tak super bikin. Ubahlah Inilah Yang Berhormat bagilah. Cakap tak super bikin. Apa yang telah diberi oleh kerajaan Barisan Nasional. Silakan bagi jalan. Yang Berhormat tak pernah berterima kasih. Perempuan pun tak bagi peluang perempuan. So, Tak boleh macam tu, Yang inilah Berhormat. dinamakan Ada Yang Muhammad. Sri Gading, Parit Sulong. Duduklah Yang Muhammad, duduklah. 100% Yang Berhormat. Tak apa cakap sekarang. Dulu boleh perbaiki, kenapa tak buat? Duduk. Waktu jadi menteri tak nak buat apa-apa, sekarang dah jadi backbencher baru nak cakap. Okay, duduk. Yang Berhormat tak boleh buat accusation macam tu Yang Berhormat. Dasar kerajaan Ya, Barisan betul, betul. Nasional Maksud tidak dia, betul. pernah meminggirkan wanita. Duduk. Okey, Datuk Yang Pertua. Ya, teruskan. Ya. Jawatan Kuasa Kabinet Kesetaraan dan Diplomasi Gender haruslah lebih berdaya dalam mengangkat agenda dasar wanita Malaysia. Segala wawasan dan matlamat wanita negara haruslah diterap di semua peringkat kementerian, jabatan dan agensi kerajaan dan terus menjadikannya salah satu KPI. Dilengkapi dengan pelan tindakan, mekanisme pelaksanaan dan sistem pemantauan yang rapi. Prestasi dinilai dari tahun ke tahun dan tidak bersikap ad hoc dan reaktif. Datuk Yang Pertua, sekitar awal tahun 2000 ada usaha pengarus utamaan gender dan bajet cross cutting pada 5 kementerian, iaitu Kementerian Keuangan, Sumber Manusia, Pendidikan, Kesihatan dan juga Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Satu Malaysia hangat-hangat tak yayang, buat program tidak ada satu pelaksanaan pun. Amat mengecewakan sepatutnya ketika ini kita sudah sampai ke tahap meneliti hasilnya dan teruskan agenda wanita negara di kementerian-kementerian yang lain dan membincangkan bagaimana Boleh pernyataan bagi sekurang saya 30% peluang. waktu itu boleh dimanfaatkan Nak bagi jalan, wanita Muhammad. Malaysia. Bagilah Saya tak saya boleh kasih peluang. jalan kepada wakil rakyat BN yang terutama Kenapa? lelaki, kerana Sri mereka Gading ini duduklah, tidak Sri Gading. prihatin tentang keperluan orang Astagfirullahaladzim. Tak apalah, perempuan. dia berucap. Yang Muhammad. Ketika La ilaha illallah. harga minyak hendak dinaikkan, Bagilah peluang. mereka menyokong, sedangkan ibu-ibu di kawasan mereka sedih, menderita untuk membeli barang harga yang mahal. So, Datuk Yang Di-Pertua, program meningkatkan mutu hidup, taraf kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik, program pemberdayaan wanita patut sudah dilaksanakan dan membuahkan hasilnya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat haruslah lebih berdaya untuk mengangkat dasar wanita negara dan tidak hanya bersifat menumpang seperti melukut di tepi gantang. Datuk Yang Di-Pertua, atas dasar ini saya mencadangkan sudah tiba masanya satu kementerian yang khusus mengurus takbir hal ehwal pemberdayaan wanita sangat patut diwujudkan. Kementerian ini bertanggungjawab memberi tumpuan melaksanakan dasar wanita negara untuk memartabatkan wanita Malaysia. Selagi ini tidak direalisasikan, draft tindakan bertimbun-timbun dari tahun ke tahun, menteri bertukar ganti, menteri dikitar semula, menteri pintu belakang. Tahap daya saing wanita Malaysia akan terus melorot di persada dunia. Satu bengkel pelan tindakan telah diadakan pada Oktober 2008. Hasilnya satu draft pelan tindakan bersepadu telah disediakan dan boleh digunakan pakai sebagai panduan pelaksanaan ke arah pemberdayaan wanita Malaysia. Saya harap draft tersebut dapat digunakan pakai dan tidak dibazirkan seperti lazimnya. Sifat terkutuk semula jadi satu Malaysia yang suka membazir harus ditegur Datuk YDP, kerana Allah Ta'ala berfirman pembaziran itu adalah saudara syaitan. Peruntukan 1.1 bilion tidak langsung membantu, malah mempamerkan kelemahan tahap kepekaan Perdana Menteri dalam menilai peranan wanita Malaysia dalam pembangunan negara. Pecahan 1.1 bilion 11% saja untuk pembangunan dan 89% digunakan untuk pengurusan. Dari bajet 1 bilion 75% digunakan untuk program one off. Program one off ini
sudah jelas tidak ada hala tuju dan tidak mempunyai matlamat panjang, melainkan untuk membeli undi Datuk Yang di-Pertua. Malah dalam ucapan bajet, Perdana Menteri amat bangga memperkatakan lebih 100 juta untuk Kementerian Wanita digunakan untuk program kesejahteraan rakyat, iaitu memberi sumbangan kepada golongan yang perlu. Sepatutnya Perdana Menteri tidak harus berbangga. Kalau bajet ini untuk memacu ekonomi berpendapatan tinggi, maka nisbah pengagihan peruntukan haruslah berat kepada bajet pembangunan sebagai usaha untuk membangunkan ekonomi orang miskin. Dari tahun ke tahun